1000 bacaan umul kitab kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat baginda, pada ahli keluarga baginda, pada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita sekali lagi masuk pada topik yang terakhir kita, bab yang terakhir, iaitu pembiakan. Pembiakan yang merupakan kelangsungan kepada kita punya generasi. Okey, kita tengok. Ini adalah topik kita, iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan juga haiwan. Okey, pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan juga haiwan. Okey. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini iaitu kita ada dua standard kandungan, iaitu pertama ialah sistem pembiakan manusia dan yang kedua adalah gametogenesis. Maka kita punya objektif pembelajaran kita adalah untuk mencirikan anatomi. Mencirikan anatomi sistem pembiakan manusia, lelaki dan juga perempuan. Kedua, mewajarkan keperluan gametogenesis. Okay. Kenapa gametogenesis itu penting? Ketiga, memerihalkan pembentukan gamit. Macam mana gamit itu boleh terbentuk? Ada dua gamit, iaitu satu sperma, satu oogenesis. Maka macam mana proses spermatogenesis berlaku, macam mana oogenesis berlaku. Dan peranan-peranan hormon yang terlibat semasa spermatogenesis dan juga oogenesis. Yang ketiga, mengenal pasti fruktos sperma. Yang kedua, follicle graph, oosis funda, juga sel follicle. Yang terakhir adalah membanding bezakan antara spermatogenesis dan oogenesis. Okey. Kita tengok sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Okey. Itulah dia ciri seks sekunder untuk lelaki dan perempuan. Kita tahu lah apa lelaki tu beza dengan perempuan. Kita tengok, ciri seks sekunder ni benda yang selain daripada organ seks kita. Ini adalah sistem pembiakan lelaki dan juga perempuan. Okey, kesinambungan suatu spesies adalah terjamin dengan pertambahan populasi melalui proses pembiakan seks dan juga pembiakan aseks.
Kesinambungan suatu spesies adalah terjamin dengan pertambahan populasi melalui proses pembiakan seks ataupun aseks. Itu spesies. Okey. Pembiakan seks melibatkan penghasilan gamit jantan dan gamit betina oleh individu yang telah mencapai kematangan seks. Gamit ini hanya akan berhasil apabila individu itu telah matang. Proses ini dilengkapkan oleh proses persenyawaan kedua-dua gamit untuk menghasilkan individu baru. Okey. Dengar tak? Cuba respon sikit, dengar tak? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Alhamdulillah. Cikgu nak tanya, adakah manusia ada kesinambungannya melalui pembiakan aseks? Ada tak? Tak ada. Sepanjang pengetahuan awak lah, ada tak? Macam ada tak kot. ada. Tak ada, kita hanya ada pembiakan seks. Kerana kita memerlukan gamit jantan dan juga gamit betina. Okey, itu dia. Kita tengok pada anatomi. Tadi kita punya objektif adalah anatomi. Okey, ini kita dah tahu dah dulu. Okey, seorang tolong bacakan. Apakah fungsi uterus? Tolong bacakan uterus ni. Okey, tolong bacakan. Danish. Ya cikgu. Okey, baca uterus. Uterus, organ berdinding tebal serta berotot. Dinding uterus dilapisi tisu endometrium, bermukus dan kaya dengan salur darah. Embrio menempel pada endometrium. Tisu endometrium yang tebal dan kaya dengan salur darah membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Okey, itu adalah uterus. Cikgu nak tanya. Dia cakap dinding berotot. Otot apakah dia? Kita ada belajar 3 jenis otot kan? Betul? Apakah otot untuk uterus? Otot cardiac-nya, otot rangka kah, otot licin kah? Otot apa? Alia. Otot apa Alia? Alia Masara ada? Alia tak ada. Fitria. Tak ada juga. Hafizah ada? Hello? Aidil ada? Ke cikgu terkeluar ni? Cikgu ada lagi. Ada cikgu. Ada. Takut pula cikgu terkeluar. Okey, ni otot apa? Kita belajar kita ada 3 jenis otot ni. Kita ada belajar 3 jenis otot. Tiga jenis otot. Kita belajar kita ada 3 jenis otot. Okey. Otot licin, otot rangka, dan satu lagi otot cardiac. Kita dah belajar dah ni. Baru je otot cardiac bab 10. Otot rangka baru belajar sebelum ni. Betul tak? Betul tak? Betul. Otot yang terdapat pada tulang. Otot rangka. Ada kat situ ada tulang, kat situ lah licin. Maknanya otot yang tidak ada pada tulang ni, dia adalah otot licin. Ini adalah otot licin. Uterus adalah otot licin. Ni semua ada otot licin. Ni semua otot ni. Ni ada otot. Okey. Kita tengok pula tiup fallopian.
Okay, seorang baca. Aidil ada tak? Tak kalian ni. Ada cikgu. Okay, Aidil baca. Tiup falopio. Satu saluran berotot nipis. Bahagian dinding dalamnya dilapisi oleh silium. Tindakan silium dan peristalsis otot tiup falopio membantu menggerakkan oosit sekunder atau embrio ke uterus. Okey, itu dia. Apa beza antara uterus dengan tube fallopian? Ialah dia dindingnya nipis. Kalau uterus dindingnya tebal. Itu beza dia. Kemudian dia lagi satu, dia ada cilium. Uterus tak ada cilium. Okey. Okay, next. Siapa lagi? Widiana. Bacakan tentang ovari. Ovari. Organ pembiakan perempuan yang menghasilkan ovum, gamet betina dan hormon seks perempuan iaitu estrogen dan progesteron. Progesteron. Okey, mana ovari ni ada dua fungsi. Pertama, hasilkan ovum. Kedua adalah menghasilkan hormon seks perempuan iaitu estrogen dan progesteron. Kita dah belajar dah hormon. Estrogen tu mengawal ciri seks sekunder perempuan, estrogen. Dan kita juga belajar dekat otot estrogen ni, apa peranan dia? Siapa ingat? Semasa kita belajar tentang isu kesihatan yang berkaitan dengan tulang, otot rangka, semua. Apa boleh ingat? Estrogen. Dia terlibat dalam apa? Apa? Menopause. Menopause, okey. Apa kesannya kepada sistem rangka? Osteoporosis. Yes, good. Osteoporosis, menopause, kurangnya estrogen. Okey, apa kesan? Estrogen di situ membawa kesan apa sebenarnya dia? Dia mengawal apa? Metabolisme apa? Estrogen mengawal metabolisme apa? Siapa boleh ingat? Kalsium. Kalsium, good. Estrogen di situ masa kita boleh tambah kat sini. Di pengetahuan kita input, tambah. Selain ovari dia hasilkan ovum, dia hasilkan ciri seks, hormon. Hormon estrogen dan progesteron kita tahu dah. Estrogen ni untuk mengawal ciri seks sekunder perempuan. Maknanya kita tengok macam mana perempuan tu. Perempuan tu ada pembesaran buah dada. Contohnya. Pinggangnya ramping sikit. Punggungnya besar sikit. Itulah ciri seks sekunder perempuan. Okey. Progesteron pula dia adalah untuk pengekalan, penebalan dinding endometrium ataupun dinding uterus tu. Dia tebalkan. Okay, seorang baca Faraj pula. Hafizah. Faraj. Saluran masuk sperma serta laluan keluar head dan kelahiran anak. Okey, situlah Faraj adalah saluran masuk sperma serta laluan keluar head dan juga kelahiran anak. Kalau ada keputihan pun kawasan sinilah keluarnya. Dan cervix yang terakhir. Baca sekali, Hafizah. Apa cikgu? Ada. Baca. Cervix. Cervix. Bukaan sempit uterus yang merembeskan nukleus untuk membantu sperma berenang dengan mudah ke arah tube fallopian. Okey, bukaan sempit kat sini.
Ini kalau awak ingat, kita ada HPV, ada tak? Awak dapat tak ni? Siapa dapat ni vaksin HPV ni? Siapa dapat? Siapa yang ada ambil HPV? Tolong angkat tangan. Atau cakap ya. Angkat tangan tak nampak pula cikgu. Cepat. Yang cocok kat sekolah tu cikgu. Ya, yang dapat lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Sebab perempuan yang ada ni. Human papilloma virus ni adalah untuk mencegah kanser cervix. Untuk mencegah kanser cervix. Kalau kanak-kanak dahulu tidak dapat ni vaksin ni HPV ni. Dia macam baru juga lah dalam 5-6 tahun gitu Sebab apa? HPV ni diperkenalkan sebab wujudnya aktiviti seks di bawah umur. So, untuk elakkan kanser cervix. So dia apply lah HPV. Memang ada setengah berpendapat bahawa ini macam menggalakkan hubungan tidak halal gitu sebab dia sebenarnya berpunca daripada kes-kes hubungan seks di bawah umur. Maka diperkenalkan HPV untuk budak untuk mengelakkan kanser. Okey, kanser pangkal rahim atau kita panggil kanser pangkal rahim, benda yang sama. Okey. Maka kita dah ingat dah uterus, tube fallopian, kita ada ovari, ada cervix, kita ada faraj. Cuba awak buat tangan awak macam ni Okey, cuba awak buat tangan awak macam ni. Cuba buat. Cuba awak balikkan tangan awak. Nanti awak akan nampak bentuk dia macam uterus. Bentuk dia macam uterus. Dan hujung ni adalah ovari. Kemudian dekat sini ya ada macam salur. Fallopian dan juga awak akan nampak rahim. Siapa boleh nampak tu? Cakap dengan cikgu. Siapa yang boleh nampak? Yang lain tak ada lagi kelas hujan Tempat awak hujan tak? Dekat Tower 2 hujan lebat. Daripada malam Lebat tadi. patutlah belum bangun tidur lagi kat ni awak ni. Okey, kalau kita tengok tangan kita, memang dia 19 dengan 81 kan? Tapi kita boleh juga buat Okey, dia boleh buat macam ni Dapat tangan awak ni, awak akan nampak dia. Ni awak cantumkan tangan Dia tak lawa lah lagi. Tapi nanti awak akan nampak dia ada macam ada garisan kan gini. Okey, yang ini kita boleh ingat sebagai ovari. Yang garisan yang kat sini ni sebagai tube fallopian. Ini kat sini dah boleh dapat jadi faraj dan juga cervix. Cervix atas sikit, faraj dia bawah. Kat sini pun tube fallopian. Kemudian awak nampak ni tangan kan? Dia akan jadi macam ini tangan. Tangan tu boleh jadi pulsa lah. Akan nampak macam tu. Okey. Tengok uterus adalah tempat penempelan embryo.
tempat penempelan embrio kerana dia berdinding tebal, maka dia boleh menempel kat situ. Tube falopio yang penting dia adalah tempat persenyawaan. Satu tempat persenyawaan. Kedua tempat tempat laluan oosit sekunder keluar dari situ. Ovari dia dah tahu, cervix pun dah tahu. Okey, dia tengok pada lelaki pula. Pertama kita tengok vesicle semen. Kita tengok dulu ni buah pinggang kita dah tahu. Sebelah atas lagi rendah. Cikgu nak tanya ni apa ni? Ureter ke uretra? Ureter ke uretra yang cikgu label ni? Dah belajar ni. Ureter ke uretra? Uretra. Ureter, atas, teratas, ureter. Selepas ni baru uretra. Okey, selepas pundi, kencing baru uretra. Okey. Kita tengok pertama ialah kita tengok testis dulu. Okey. Testis terdapat dalam pundi skrotum. Fungsinya hasilkan sperma. Testis. Testis. Ada tak orang yang dilahirkan testisnya satu? Tengok. Testis ni lah testisnya. Testis hasilkan sperma. Dia buat kepala sperma. Hasilkan sperma. Dan juga menghasilkan hormon. Iaitu nama dia macam dia juga. Testis dia testosteron. Hormonnya testosteron. So ada dua fungsi dia. Satu hormon seks. Sama macam ovari, satu lagi adalah menghasilkan sperma. Okey. Testosteron ni memberikan merangsang ciri seks sekunder pada lelaki. Selain juga merangsang organ seks lelaki. Dia punya perkembangan organ seks lelaki. Okey. Testis dah, kita tengok skrotum. Dia cakap testis berada dalam skrotum. Maksud skrotum ialah berupa kantung yang memegang dan melindungi testis. Dalam dia. Dalam dia. Dalam skrotum ada testis. Okey, kemudian kita tengok kat sini adalah zakar. Zakar. Dalam zakar tu ada uretra. Ada lubang tu, salur tu uretra. Itu cikgu tanya tu, yang atas bawah tu uretra adalah selepas daripada pundi kencing, kita panggil dia uretra. Okay, uretra adalah untuk mengeluarkan sperma dan air kencing. Ada dua dia lalu kat sini, sperma lalu sini, air kencing pun lalu sini. Kalau perempuan tak sama. Tak sama tempat air kencing dengan tempat keluar head tu tak sama. Zakar ni panggil zakar. Zakar adalah organ seks lelaki yang kaya dengan tisu lembut dan salur darah. Memancupkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey. Kemudian sudah habis tentang testis, kita tengok pula testis dihasilkan sini, testis buat sperma dihasilkan kat sini, nanti dia angkut lalu kat sini. Bila dia angkut lalu sini, dia akan melalui vesicle, ductus sperma. Kita panggil dia ductus sperma, salur sperma. Sperma disalurkan melalui ductus sperma. Ini adalah ductus sperma. So, sperma dihasilkan kat sini, kemudian diangkut melalui ductus sperma. Kemudian sperma dia akan lalu apa? Dekat kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Okey. Apa kelenjar prostat ni? Merembeskan bendale yang membantu pergerakan sperma.
Dia membantu pergerakan sperma. Ini pula kelenjar prostat ni lah nanti ada kaitan dengan kanser prostat. Kalau lelaki ni lah pembunuh penyakit. Kalau perempuan kanser payudara, kanser rahim kan, pangkal rahim. Tapi kalau lelaki ni lah dia kanser prostat. Okey. Kemudian kat sini juga ada vesicle semen. Kan dia lalu kat sini. Sperma Sperma tadi dia akan lalu kat sini. Kat sini ada vesicle semen merembeskan bendalai bernutrien untuk sperma. Merembeskan bendalai bernutrien untuk sperma. Okey, ada vesicle semen. Semen tu macam air mani lah Semen tu adalah air mani. Okey, kemudian ada campuran daripada kelenjar prostat sekali. Merembeskan bendalai. Okey, ada soalan tentang ni? Tak ada cikgu. Ada soalan? Tak ada. Okey. Awak senanglah belajar untuk melukis. Belajar untuk melukis. So, senang aja awak buat bulat dulu. Ini pun bulat. Kemudian siap-siap buatkan zakar dia. Jangan lupa urethra. Urethra. Okey, naik ke atas. Okey, kemudian barulah buat salo ni. Ductus sperma. Okey, sebelum tu jangan lupa buat dia punya skrotum dulu. Skrotum. Salo, apa tu namanya? Dia punya perlindungan dulu. Okey, kemudian barulah buat salo dia. Naik ke atas, dia melengkung gitu Okey. Ini adalah vas deferens ductus sperma. Ductus sperma. Okey, kat sini nanti jangan lupa ada dua. Satu vesicle semen, satu lagi adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat tu kat sini. Boleh buat dia punya pundi kencing dulu. Okey, so senang. Kelenjar prostatnya keliling dekat pundi kencing. Okey, ductus sperma, kelenjar prostat dengan vesicle semen. Okey, dah senang. Dah habis. Okey, kita dah tahu dah anatomi dah. Lelaki dengan perempuan. Okey, kita tengok jawab dulu soalan ni. Nyatakan struktur-struktur sistem pembiakan lelaki. Okey. Alia, struktur pembiakan lelaki. Okey, cepat. Cikgu lukis ni. Apa benda ni? Pertama Alia. Cikgu lukis apa? Cikgu lukis apa? Cikgu lukis apa ni? Ni lelaki ni. Testis. Kemudian cikgu lukis luar dia. Okey. Apa dia? Luar dia? Alia. Duk sperma. Yang melindungi testis. No. Yang melindungi testis. Apa dia? Scrotum. Scrotum. Okey, kemudian ada salur naik ke atas. Apa namanya? Salur naik ke atas. Ductus sperma. Okey. Kemudian kita lukis apa yang cikgu nak lukis ni? Apa cikgu lukis ni? Ni apa ni? Apa namanya ni? Ni apa nama? Zakar. Zakar. Okey, zakar dalamnya ada urethra.
Urethra. Okey. Sambung Aidil. Okey, kat sini ada satu. Apa namanya? Kak Aidil. Ni, tanya lelaki mesti dapat jawapan. Ni apa ni? Start. Ni apa ni? Kelenjar prostat. Satu lagi. Yang ni? Vesicle semen. Okey, vesicle semen. Okey, nampak? Habis semua siap. Okey, so jawapannya betul lah kan? Testis, tubuh seminiferous, epididymis, vas deferens, vesicle semen, kelenjar prostat dan zakar. Nanti tubuh seminiferous ni tak nampak lagi. Nanti kita tengok. Okey, terangkan fungsi vesicle semen. Okey, Aidil, teruskan fungsi vesicle semen. Semen ni kalau kita namakan air mani semen ni vesicle semen. Okey, Aidil, apa fungsi vesicle semen? Fungsi vesicle semen untuk merembeskan bendalai bernutrien untuk sperma. Okey, Manakala- dia adalah bendalai bernutrien. Bendalai bernutrien. Semen. Right? Kalau skrotum pula Bendalai berfungsi struktur berupa kantung yang memegang dan melindungi testis. Okay, so fungsinya memegang dan melindungi testis skrotum ni. So ada tempat lah yang nak pegang. Lepas tu dia balut. Dia balut. Ni kalau lelaki dia tahulah. Dia rasa diri dia sendiri. Okey, kemudian nyatakan struktur sistem pembiakan perempuan. Okey, Cikgu lukis, awak namakan Widiana. Saya cikgu. Cikgu lukis apa? Cikgu lukis apa? Sistem pembiakan perempuan. Apa nama cikgu tengah lukis ni? Ni. Uterus. Uterus. Okey, uterus. Okey, kemudian cikgu lukis bulat ni. Apa namanya? Ada sepasang juga. Ovari. So, apa namanya salon sini? Tiup falopio. Tiup falopio. Good. Okey, kemudian bawah ni ada. Apa namanya yang ni? Cervix. Tepi atas. Sebab tu namanya pangkal rahim. Betul tak? Ini rahim. Orang Melayu cakap rahim. Uterus rahim. So, kat sini adalah pangkal rahim. Iaitu kita panggil dia tadi apa? Dalam bahasa istilah kita? Pangkal rahim bagaimana apa? Cervix. Cervix. Barulah faraj. Okey. Itu dia. Settle. Terangkan tiup falopio dan uterus. Hafizah. Mbak Hafizah. Fungsi tiup falopio. Tiup falopio berfungsi menghubungkan ovari dan uterus dan merupakan tempat persenawaan antara sperma dan ovum. Fungsi Lagi uterus satu? adalah untuk membekalkan nutrien dan fungsi uterus ialah untuk membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Uterus fungsinya adalah tempat di mana penembelan embrio. Falopio fungsinya adalah untuk menghubungkan antara ovari dengan uterus. Satu, tengok gambar dia tahu. Satu lagi adalah tempat di mana persenyawaan, juga tempat di mana oosit sekundar akan bergerak. Tempat laluan laluan bagi oosit sekundar bergerak. Dia ada silia semua. Okey.
Memberikan nutrien dan oksigen kepada embrio, iaitu uterus ni tempat berlakunya penempelan embrio. Penempelan embrio. Okey, dah habis dah 15.1. Kita tengok ni sementara tu. Okey, apa ni? Danish. Apa ni Danish? Sistem pembiakan lelaki. Yelah, yang ni dulu. Yang bulatan tu Bulat apa yang bulat? Keranjang Bulat. prostat. Keranjang prostat Okey. Yang ini ni? Yang ni apa tu? Danish? Ini. Sebelum sampai keranjang prostat. Vesicle semen. Okey, vesicle semen. Okey. Okey, kemudian Fitria, ada tak Fitria? Fitria. Yang belah luar ni Fitria, apa dia? Ni yang belah luar ni apa nama dia? Yang belah luar. Skrotum. Skrotum. Okey. Yang ni pula Fitria. Zakar. Zakar Dalam dia Fitria, dalam ni lubang ni panggil nama apa? Uretra. Urethra. Urethra, betul, bagus. Okey, kita tengok Aidil. Apa ni Dil? Testis. Testis. Okey, good. Testis. Ini apa ni? Ni dulu lah Dil. Ini apa ni Dil? Ni. Apa dia? Ductus sperma. Ductus sperma. Maknanya ductus sperma membawa mengangkut sperma dari testis ke zakar. Okey. Okey. Tadi yang kita tak nampak tu yang epididymis dengan tubul seminiferous. Yang ni kita dah tahu, yang ini adalah ductus sperma. Inilah epididymis. Ini epididymis, ini tubul seminiferous. Tubul seminiferous. Seminiferous. Ini testis ni bila dikerat secara melintang. Secara macam ni sisi itu Maksudnya kalau kalau dia dipotong macam ni sisi gitu ni testis dipotong sini. Tapi kalau kita ambil testis kita kerat macam gini, dia tak dapat macam ni. Kita ambil testis kita kerat macam tu. Tak siapalah, testis siapalah yang dikerat macam tu. Testis ni kalau dikerat macam ni, dia akan dapat bulat-bulat macam ni banyak. Tubul seminiferous. Dia akan dapat macam ni, macam sisi macam ni kan. Tapi kalau kita buat keratan rentas, kita akan dapat banyak tubul. Okey. Ni perempuan pula. Siapa nak jawab ni? Cepat. Siapa cikgu boleh sebut lagi ni? Widiana lagi sekali. Okay, Widiana. Ni Widiana. Cikgu. Yang mana? Okay, ni apa ni? Ni. Cikgu warna kan? Dia ada pointer kan? Tube fallopian. Tube Okay, fallopian. tube fallopian. Betul. Yang ini pula? Ovari. Ovari. Yang ini? Yang ini? Apa dia? Uterus. Uterus. Okey. Ini cervix atas. Bawah apa? Paraj. Paraj. Okey. Ini?
Apa? Ini adalah follicle graph. Kita belum belajar lagi. Nanti kita akan belajar. Okey. So kita tengok pula proses penghasilan penghasilan proses penghasilan gamit. Kita tengok proses penghasilan gamit. Kenapa perlunya gametogenesis? Gametogenesis nama pun gamet. Genesis penghasilan. So, gametogenesis adalah proses penghasilan gamet. Proses pembentukan sel pembiakan gamet disebut gametogenesis. Proses ini berlaku dalam gonad. Gonad tu apa? Organ pembiakan. Iaitu testis bagi lelaki dan ovari bagi perempuan. Gametogenesis menghasilkan gamet yang bersifat haplot sebab dia mengalami proses meiosis. Kenapa dia haplot? Sebab dia menghasilkannya melalui proses meiosis. So kalau meiosis dia menjadi half, jadi separuh. Ni haplot makna half. Kita ada 46 kromosom. So bila dia jadi gamet, dia jadi 23. Ini kita panggil haplot N. Ini kita panggil diploid 2N. So bila mengalami meiosis, dia menjadi haplot kerana meiosis mengalami pembahagian nukleus sebanyak 2 kali. Apabila persenyayaan berlaku, nukleus sperma yang N ni akan bercantum dengan nukleus ovum yang N dan membentuk zigot diploid. Sebab apa? N campur N dapat 2N. Maka dia jadilah balik. Jadi balik 2N yang asal. Maknanya maknanya kita misal kata bapak kita 46. Bapak kita 46. Bila dia hasilkan sperma, dia 23. Mak kita 46, dia hasilkan ovum 23. Ini melalui proses apa? Proses meiosis. Kemudian bersenyawa melalui proses persenyawaan di sini. Dapatlah 46. Ini adalah contoh proses. Kita bagi dua tadi, gametogenesis kan. Kalau gametogenesis maknanya penghasilan gamet. Penghasilan gamet terbagi pada dua, iaitu spermatogenesis sebab sperma. Satu lagi ialah oogenesis. Dia tak ada ovum genesis, tak ada. Dia oogenesis. Okey, kita tengok yang pertama ialah spermatogenesis. Ialah proses pembentukan sperma yang berlaku dalam tubul seminiferous. Ini tubul seminiferous ni sebenarnya dia bulatan. Dia bulat ni. Dalam bentuk bulat. Dia buat sikit je. Nanti dekat tengah-tengahnya ada lubang juga. Kat tengah-tengah tubul tu. Kat tengah-tengahnya ada lubang. Tadi yang saya cakap, testis, kerat, ringkas, kita akan dapat banyak tubul seminiferous. Banyak tubul yang ini ditunjukkan satu tubul seminiferous, tapi bukan satu je, dia dah disukukan, sikit dia ambil pecahan dia. Berlaku kat mana? Spermatogenesis berlaku di tubul seminiferous.
Berlaku di mana? Di tubule seminiferous. Okey. Okay, dia sebenarnya bermula daripada dinding. Dinding tubule seminiferous. Dia mula dari sini sampailah dia matang, dia jadi dia bermula di dinding. Iaitu spermatogonium ni kat dinding. Okey. So bila dia membagi matang-matang, dia akan nala ke tengah. So bila dah sampai kat tengah ni, nanti ada lubang. Lubang ni akan berhubung dengan lubang yang lain menjadi epididymis. Nanti epididymis dia akan lalu ductus spermae. Okey. Kita tengok dulu. Setiap tubule seminiferous terdiri daripada sel germa primordium. Ini tubule seminiferous ni kan? Okey. Ini tubule seminiferous. Ini dalam bentuk ni. Dalam bentuk apa tu? Dia sisi dia. Begini kan? Kalau kita buat keratan rentas, kita akan dapat dia bulat. Sebab dia kan macam salur darah. So salur darah kalau kita kerat, dia nampak bulat lah. Gitu. Kan salur ni awak nampak ni. Tubule tu salur lah. Okey. Setiap tubule seminiferous terdiri daripada sel germa primordium. Kat ujung ni. Sel germa primordium. Sel germa primordium akan menjalani pembagian sel untuk menghasilkan sperma. Sel germa ni akan menghasilkan sperma. Sel yang terdapat pada dinding tubule seminiferous membekalkan nutrien sepanjang proses ni. Ada sel Sertoli kat sini. Tak nampak. Ya, ada sel Sertoli. Sel Sertoli ni adalah untuk membekalkan nutrien. Kalau kita tengok tadi, simen pun membekalkan benda lain bernutrien kan? Banyak nutrien. Okey, yang ini Sertoli ni untuk semasa dia menjalankan proses spermatogenesis. Sangkut dari tubule seminiferous ke epididymis. Ni dah salur ni kan, dah buat kat sini. Kemudian ada salur dihantar ke epididymis. Kemudian epididymis disalur keluar melalui ductus sperma ataupun vas deferens. Benda yang sama. Ductus sperma dengan vas deferens adalah sama. Okay, proses spermatogenesis dirangsang oleh hormon perangsang folikel FSH dan juga testosteron. Okey, dia tengok sini hormon perangsang folikel ni ada kat mana? Kat otak, kat kelenjar pituitary. Ini adalah kelenjar pituitary. Hormon perangsang folikel. Hormon perangsang folikel bukan saja merangsang folikel pada ovari, pada ovari tadi, tetapi juga merangsang spermatogenesis pada lelaki. Okey, proses juga dibantu oleh hormon pelutinan yang merangsang rembesan testosteron di testis. Okey. Jadinya kalau kita tengok kat sini, kat otak, gambar otak pula ni, gambar kepala. Lepas tu ada gambar otak. Ni ada kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary dia rembeskan dua, FSH dengan LH. Untuk sistem pembiakan lah. Perempuan pun sama. Kemudian dia pergi dekat mana? Pergi kat testis. Testis buat macam buah pinggang pula. Pergi kat testis. Okey. So, dia ni, LH, dia akan rangsang testis untuk merembeskan testosteron. Manakala FSH ni untuk merangsang proses spermatogenesis. So, kita tulis kat sini FSH. S ni untuk spermatogenesis. Selain testosteron ni juga untuk, kalau kita tengok, testosteron. Jadinya dia juga merangsang spermatogenesis.
genesis. Manakala LH yang merangsang testis untuk merembeskan testosteron. Okey, nampak tak? Faham tak? Senyap je. Faham cikgu. Okey, dah faham cikgu tanya. Ada namakan dua hormon yang merangsang proses spermatogenesis. Sebutkan dua hormon merangsang proses spermatogenesis. Okey, satu finish. Testosteron. Folikel. Okey, ada dua. Satu FSH atau follicle stimulating hormone. Satu lagi adalah testosteron. Apa fungsi LH pula? Aidil, apa fungsi LH pula Aidil? Merangsang rembesan testosteron. Ya, merangsang rembesan testosteron. Sebab testosteron ni penting untuk proses spermatogenesis. Okey, itu dia Okey. Kita tengok ni dia, proses dia. Okey. Mula-mula kita ada sel germa primordial membagi secara mitosis untuk membentuk spermatogonium. Dia bermula dengan tubuh seminiferous bahagian dinding dia. Okay, bahagian dinding dia ni namanya sel germa primordium. Dia membagi secara mitosis. Jadi bila dia bagi dia dapat dua. Satu, dua. Okey. Hasilkan apa? Spermatogonium. Mula-mula sel germa primordium. Kemudian dia membahagi menghasilkan secara mitosis hasilkan spermatogonium yang diplot. Why diplot? Why diplot? Kenapa diplot? Fitria Amanina, kenapa dia diplot? Kenapa dia diplot? Sebab belum Ada ke? meiosis. Belum meiosis. Lain? Hafizah, kenapa dia diplot Hafizah? Nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum. Oh, belum lagi. Belum kita persenyawaan. Tak ada ni kita nak hasilkan sperma. Baru nak hasilkan sperma. Cuba tengok kat sini. Mitosis. Kalau sel germa primordium ni 46, dia membagi secara mitosis, dia pun 46. Jadi dia diplot. Sel germa primordium ni diplot. Ni nampak tak 2N? Jadinya kalau manusia 46 lah. Kenapa? Kerana mitosis. Cikgu ada lukiskan mitosis. Mitosis ni adalah menghasilkan bilangan kromosom yang tetap. Tetap bilangan kromosomnya. Jadi kalau 46 dia jadi 46. Dia masih lagi di plot. Sebab itu dia dapat di plot 46. Ni kita cerita pada manusia. Dia membagi secara berulang-ulang kali. Maka akan dapatlah banyak spermatogonium. Banyak. Setiap satu bagi dua. Lepas tu bagi lagi. Okey. Spermatogonium berkembang menjadi spermatocyte primer. Dia berkembang ni. Yang ni dia berkembang menjadi spermatocyte primer. Dia masih lagi 2N. Spermatocyte primer. Cikgu buat begitu. Dia masih lagi 2N sebab dia hanya berkembang.
Tadi dia membagi jadi banyak, betul. Tapi daripada, saya katalah dia bagi ni berapa kali ni? 2 kali kan? Katalah dia membagi 2 kali, 1 jadi 4. So kalau ada 100, jadi 400 okey. Kalau misalnya kata keliling dia, jemaah primordium ni skala satu keliling ni 100, jadinya hematogoniumnya adalah 400. Kata, okey. Kemudian 400 ni berkembang terus. Dia berkembang, maknanya dia tak adalah dia tambah bilangannya. Dia berkembang saja. Okay, jadi saiznya jadi besar. Okey. Namanya apa? Spermatocyte primer. Dia masih lagi 2N. Spermatocyte primer. Setiap spermatocyte primer, setiap satu ni akan membagi secara meiosis 1. Secara meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder yang haplot. Menghasilkan spermatosit sekunder yang haplot. Kenapa haplot? Kenapa haplot? Okey, kenapa haplot? Siapa nak jawab? Kenapa haplot? Okey, kenapa haplot ni? Kenapa dia jadi N? Siapa nak tolong cikgu? Hujan-hujan nak tidur je Ni atas katil ke apa ni belajar? Ni atas meja. Kalau pakai handphone ni senang je, atas katil pun belajar kan? Okey, kenapa dia jadi N? Alia? Cikgu. Kenapa dia jadi N? Haplot? Mungkin sebab dia membahagi secara meiosis 1. Ya, sebab dia membahagi secara meiosis 1 Okey, secara meiosis 1 sebab itu dia jadi N. Ingat tak kita mesti kata 46 bermakna kita ada kromosom homolognya 23. Kita ada 23 pasang kromosom. Setiap ni satu daripada mak, satu daripada abah. 23 pasang kromosom homolog. Semasa inilah kromosom homolog berpisah. Jadi daripada 46 ni dia jadi 23. Dia jadi kan sepatutnya satu kromosom abah, satu kromosom mak. Betul tak? Paternal kromosom, maternal kromosom. Kita ada macam ini 23. So bila dia berpisah saja kita akan dapat 23. Setiap set akan dapat 23. Sebelah sini dapat sini 23, sini 23. Macam ni. Okey. Kemudian kita tengok. Ni tadi ni, dia kita berhenti kat sini. Sini. Okay. Spermatocyte primer dia akan mengalami meiosis 1 ni yang cikgu cakap. Kromosom homolog maternal paternal tu dah telah berpisah, tu dia jadi N. Okey. Bila dia jadi N ini, dia dah dipanggil spermatosit sekunder. Kemudian setiap spermatosit sekunder membahagi secara meiosis 2. Ni macam biasalah. Meiosis 2 dia akan hasilkan, setiap satu dia hasilkan 2, jadi 4 lah. Sebab itu dia cakap meiosis 4 anak. Betul tak? Daripada 1 ni dapat 4. Yang haplot. Semasa ini, kenapa dia tak turun lagi 23 bagi 2? Tak. Sebab apa? Ini kata kita tadi adalah ketika ni fasa ni kromosom homolog berpisah kan? Maternal, paternal berpisah. Bila kat sini tinggallah solo. So kat sini, kenapa tak ada 23 bagi 2? Kenapa? Tak. Sebab dia bahagi gini.
Dia masih kekal bilangan dia. Dia masih kekal. Iaitu N. Ini N, ini pun N, dia kekal. Meiosis 2. Setiap spermatosit sekunder membagi secara meiosis 2 untuk menghasilkan 2 spermatid yang primer. Ini membagi spermatid. Spermatid tak ada ekor. Kemudian dia mengalami proses pembezaan. Untuk tambahkan ekor dia, namanya sperma. Namanya sperma. Dia telah mengalami pembezaan. So kita ulang lagi balik macam mana. Mula-mula sel germa primordium batu spermatogonium. So kesimpulannya sel germa primordium. Lepas tu apa? Lepas sel germa primordium apa? Spermatogonium. Spermatogonium. Kemudian spermatogonium ni mengalami jadi spermatosit primer. Kemudian dia jadi spermatosit sekunder. Kemudian barulah dia jadi spermatid. Kemudian baru jadi sperma. So cara ingat dia apa? Sel germa primordium ni nanti sama je dekat ovari pun sama. So sel germa primordium sit pem. Cara ingat dia apa? Sit pem. Okey. Kemudian kena ingat kat mana proses meiosis. Cari meiosis dia mesti antara 1 dengan 2. So sini meiosis 1, meiosis 2. Okay. Kemudian kita tahu spermatid dia nak jadi sperma namanya pembezaan. Sel germa primordium kepada spermatogonium ini 2N. Jadi dia mengalami proses mitosis. Tetapi spermatogonium kepada spermatosit. Ini pun masih 2N juga. Ini adalah perkembangan. Dia kembang saja. Tak ada bagi-bagi. Dah. Okey. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey. So cara ingatnya sit pem. Sit pem. Iaitu sel germa primordium, spermatogonium, spermatosit, spermatosit, spermatid, sperm. Okey, cuba sebut ramai-ramai. Buka sound awak tu. Okey, 1, 2, 3. Sit, pem. Okey. Itu dia apa tu sel germa primordium, spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid dan sperma. Okey. Kemudian kita tengok pula oogenesis. Oogenesis adalah penghasilan pembentukan oosit sekunder. Kenapa ni? Sebab dia oosit sekunder ataupun gamit betina. Okey, ini dia berlaku juga di dinding ovari. Tadi tubule seminiferous, betul? Ini pun masih laku di dinding ovari.
Proses ini berlaku di ovari, berbeza daripada spermatogenesis. Oogenesis bermula dalam ovari seorang perempuan sebelum dilahirkan. Masa dalam perut ibu dah tidak berlakunya proses oogenesis. Kalau lelaki ketika awak akhir balik dia baru mula prosesnya. Kemudian dia mula sampai habis, selesai. Tak ada berhenti-berhenti. Prosesnya berterusan. Sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang hayat. Okey. Kita tengok untuk oogenesis. Kalau awak tengok, sama tak? Sel germa primordium. Sama. Sel germa primordium. Ni dekat dinding ovari. Menjalani mitosis berulang-ulang kali untuk menghasilkan oogonium diplot. So, sekali lagi. Sel germa primordium. Oogonium. Kalau tadi dia sama sel germa primordium, dia jadi spermatogonium. Dia sama saja. Ia pun mitosis. Sebab itu dia dapat diplot. Diplot. Kalau 46, dia 46 juga. Sebab kromosom ketika ni kromosom, dia belang kat sini. Dia belah kat sini je. So nanti final dia dapat juga selai. Tapi bilangannya masih sama 46. Okey, oogonium berkembang menjadi oosit primer yang diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel untuk membentuk folikel primer. So ini berkembang. Bila berkembang, tidak ada proses pembahagian. Dia kekal 46 tu. Dalam dia adalah folikel primer. Kat luar tu struktur keseluruhan kita panggil dia folikel primer. Dalamnya adalah oosit primer. Ini nama dia ni merujuk sama biasanya. Kalau oosit primer, folikelnya primer juga. Perkembangan folikel dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Sama tak dengan lelaki tadi? Lelaki FSH spermatogenesis kan? Sekarang untuk perempuan FSH ni merujuk pada folikel untuk merangsang perkembangan folikel. So oosit primer menjalani meiosis tetapi berhenti pada peringkat profasa 1 sepanjang perkembangan fetus. Okey. Bila dah buat aja proses spermatogenesis pada ketika dalam rahim ibu lagi untuk anak perempuan telah menjalani proses oogenesis di mana proses meosisnya berhenti pada profasa 1. Dia mula je kemudian dia berhenti pada profasa 1. Okey. Ni tadi peranan tadi apa? FSH kat sini sepanjang perkembangan fetus. Okey. Dia dah kat sini masih maksudnya fetus ni. Sebelum kelahiran maknanya fetus lah. Okey. Kemudian peringkat kanak-kanak dia ada oosit primer. Jangan lupa oosit primer yang bulat tu aja. Keliling dia tu ada sel folikel. So struktur keseluruhan dipanggil folikel primer. Merujuk pada kehadiran sel folikel di keliling folikel primer tadi Okey. Setiap bulan bermula dari akil balik sehingga putus head.
Folikel tadi tu, ini ingat oocyte primer dalam dia, ni oocyte primer dalamnya, ni dalam ni oocyte primer. Struktur keseluruhan ni dipanggil folikel primer. Dalam ni lahir banyak beratus, berjuta-juta lah folikel primer bila lahir. Tetapi seketika akhir balik, proses meiosisnya akan dilengkapkan. Proses meiosisnya akan dilengkapkan. Kat sini meiosis 1 dia akan lengkapkan. Hasilkan apa? Hasilkan oosit punca yang N dan juga jasad kutub pertama. Sebab bila meiosis ni kan, ini meiosis 1 asalnya kita ada 2 sepasang kromosom homolog maternal paternal. So akan dapat belah sini 1 set, belah sini 1 set. Okey. Maka dapatlah 2 sel. Selepas meiosis 1 selesai, dapatlah 2 sel, iaitu jasad kutub pertama dengan jasad kutub kedua. Okey. Oosit sekunder ni duduk dalam folikel sekunder. Dalam ni ada, kalau kita tengok folikel sekunder, maknanya dalamnya ada oosit sekunder. Ini pun sama. Walaupun dia folikel graft, ini dalamnya adalah oosit sekunder. Dia ada primer dengan sekunder je. Okay. Kemudian, dia mengalami proses meiosis 2. Okay. Dia mengalami meiosis 2. Dia hasilkan 1 ovum, 1 lagi jasad kutub. Yang ni pun lah. Ni meiosis 2 ni pun sama, meiosis 2 juga. Tetapi dia menghasilkan jasad kutub. Yang ini pula, oosit sekunder ni bila dia membahagi meiosis 2, dia hasilkan 1 ovum, 1 lagi jasad kutub. Okey. Kemudian, folikel graft ni mengalami ovulasi. Yang dikeluarkan bukan ovum, kalau kita dulu belajar dengan rendah, yang dikeluarkan oleh ovari tu ovum. Sebenarnya belum. Sebenarnya dia adalah oosit sekunder. Sebab belum lengkap lagi. Selepas ovulasi, folikel yang tertinggal akan membentuk corpus luteum. Folikel duduk luar tadi, yang terkeluar adalah oosit sekunder, maka yang tertinggal ni menjadi corpus luteum. Okay. Inilah gambar dia. Bila kanak-kanak tu lahir, dilahirkan dengan banyak berjuta-juta sperma. Berjuta-juta sperma. Kemudian folikel ni dia dirangsang untuk menjadi folikel sekunder, folikel graft oleh hormon namanya FSH daripada pituitari. Okey, kemudian yang kat dalam dia ni oocyte primer lah. Bila folikel primer, dalam dia adalah oocyte primer. Kemudian dia jadi folikel sekunder, bermakna dalamnya jadi oocyte sekunder. Kenapa? Kerana proses meiosis 1. Okey. Kemudian dia jadi apa ni? Okey, graf ni salah ni. Bila folikel graf, kat dalamnya adalah folikel sekunder. Oosit sekunder. Kalau dia folikel graf, dalam dia oosit sekunder. Ni pun sama. Bila dia folikel sekunder, dalam dia memang confirm lah oosit sekunder. Ni folikel primer, dalamnya oosit primer. Okey. Kemudian, dia semua pengaruh FSH. Kemudian, ni ada pengaruh LH, poluitinan, di mana dia menyebabkan proses ovulasi.
LH tadi untuk apa? Rangsang testosteron kan? Yang ini dia merangsang proses ovulasi. Ovulasi mana terkeluarlah oosit sekunda daripada badan. Daripada badan pula, daripada ovari. Ini namanya ovulasi. Hormonnya proses hormon pelutinan atau LH, luteinizing hormone. So folikel ni kan luar ni sel-sel folikel. Sel folikel ni dia berkembang menjadi folikel corpus luteum. Ni. Ni dengan pengaruh LH lah. So LH ni ada dua fungsi. Pertama ovulasi, kedua adalah perkembangan corpus luteum. Okey, dah habis. Okey, dia bermula dengan apa? Sel germa primordial mengalami mitosis berulang-ulang kali menghasilkan oogonium yang diploid. Kemudian oogonium berkembang menjadi oosit primer yang diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel untuk membentuk folikel primer. Perkembangan folikel dirangsang oleh hormon FSH. Oosit primer menjalani meiosis tetapi berhenti pada peringkat profasa 1 sepanjang perkembangan situs. Okey. Apabila dilahirkan, seorang bayi perempuan mempunyai berjuta-juta oosit primer yang kekal dalam peringkat profasa. Mana dia lahir, dia dah berada dalam peringkat profasa 1 meiosis. Profasa 1 meiosis. Bilangan ini akan berkurang pada akhir balik. Apabila capai akhir balik, oosit primer akan meneruskan meiosis 1 untuk membentuk oosit sekunda dan jasad kutub pertama. Oosit sekunda memulakan meiosis yang berhenti pada peringkat metafasa. Tadi profasa 1 ni metafasa 2. Jasad kutub pertama yang melengkapkan meiosis 2 dan membentuk dua jasad kutub kedua. Okey. Lapisan sel folikel yang meliputi oosit sekunda dikenali sebagai folikel sekunda. Ni saya sudah cakap. Kalau luarnya namanya folikel sekunda, dalamnya adalah oosit sekunda. Folikel sekunda berkembang menjadi folikel graf. Folikel graf berkembang menghasilkan estrogen. So, jadi kalau folikel graf dia besar, dia akan menghasilkan estrogen yang banyak. Folikel graf yang matang akan menghampiri permukaan ovulasi bagi membebaskan oosit sekunda ke dalam tiub follicle. Proses ini disebut ovulasi. Oosit sekunda yang belum matang melengkapkan meiosis 2 sekiranya sperma menembusi oosit sekunda. Jadinya bagi orang yang anak dara tu dia memang tidak ada ovum pun. Tak sempat nak hasilkan ovum. Yang ada hanyalah oosit sekunda. Iaitu dia hanya pada peringkat metafasa 2 je. Tak sempat nak dapat ovum. Ataupun orang yang tak ada anak lah. Sebab kalau orang yang tak ada anak bermaksud tiada sperma yang berjaya mensenyawakan ovumnya. So ovum dia tu yang keluar adalah, kita masa kita period tu yang keluar adalah bukan masa kita period, masa kita waktu subuh tu yang keluar adalah oosit sekunda. So ketika oosit sekunda tidak disenyawakan, maka lama-lama dia akan jadi kitar haid pun berlaku. Nanti ada kaitan dengan kitar haid. Proses meiosis 2 menghasilkan ovum dan satu jasad kutub. Persenyawaan antara nukleus ovum dengan nukleus sperma menghasilkan zigot yang diploid. Semua jasad kutub akan merosot dan disingkirkan oleh ovari. Tengok gambar ni semula. Tapi cikgu suka nak tengok gambar yang ni macam besar sikit. Okey. Okey.
Kita bermula dengan sik, womb. Sel derma primordium, oogonium, oocyte primer, oocyte secunda, terus ovum. Dia pendek sikit. Macam sperma dia panjang satu sebab dia ada pembezaan. Yang ini tak ada pembezaan, bulat aja. Sampai akhir bulat. Semua kita jenisnya bulat. Okey, bila awak nampak sik, bermakna kat tengah ni mestilah ini meiosis 1, kemudian baru meiosis 2. Lihat, ni istilah apa? Mito. Dan ini adalah berkembang. Okey, dah dapat. Okey, ini yang keluar ini adalah bila dia ni folikel ni bila dia berkembang dia akan merembeskan hormon estrogen. Dia rangsang perkembangan folikel ni. Dari folikel primer jadi folikel secunda, dari folikel secunda jadi folikel graft. Ini FSH yang merangsang. Namanya pun follicle stimulating hormone. Hormon perangsang folikel. Dia rangsang supaya folikelnya jadi matang. Okey. Bila sambil dia membesar, folikel ini merembeskan daripada badannya adalah estrogen. Jadi kalau saiznya makin besar, makin banyaklah estrogen yang dirembeskan. Estrogen yang tinggi ini menyebabkan kelenjar pituitari akan merembeskan LH. So LH datang ke LH ni ada dekat kelenjar pituitari, tapi dia datang ke sini dia merangsang ovulasi, iaitu di mana folikel graft ni akan menyingkirkan oosit secunda dalamnya. Okey, kemudian ini kemudian dia akan merangsang perkembangan corpus luteum. Okey, kalau folikel dia rembeskan estrogen, corpus luteum pula dia rembeskan progesteron. Ini progesteron. Okey. So sebab itu corpus luteum. Corpus luteum. Corpus, cikgu nanti kalau buat corpus kita buat gigil-gigil, corpus luteum. P ni untuk apa? Progesteron. Folikel ni, folikel estrogen. Okey. Faham tak? Faham tak? Faham, cikgu. Okey, dah habis dah ni. Jadinya kita kena ingat bahawa kalau orang tu tak ada anak, orang tu anak dara, dia memang tak pernah menghasilkan ovum. Ovum tak akan tercapai. Sebab ovum hanya akan berlakunya lengkap meiosis 2 apabila kepala sperma masuk dia dalam ovum, baru dia jadi masuk dalam ovum. Kepala sperma masuk dalam oosit secunda, baru dia membahagi melengkapkan jadi ovum. Jadi letak dia kekal aje lah dalam peringkat metafasa 2. Jadi awak anak dara ataupun cikgu ketika ini yang tidak lagi menghasilkan ovum lagi. Sebab apa? Sebab tiada lagi anak berlaku. Anak cikgu 5. Jadinya yang dapat jadi ovum hanya 5 je. 5 je yang menjadi ovum. Ataupun misal kata orang tu ada anaknya 6. Gugurnya 1. Kan? Jadi 7 kan? 6 campur 1 gugur jadi 7. Bermakna dia hanya berjaya menghasilkan ovum 7. Yang lain semua
terkandas pada metafasa 2. Terkandas pada metafasa 2. Sebab ovumnya, oosit sekundernya tidak disenyawakan oleh sperma, maka ovum tadi bukan disenyawakan lah, dia belum senyawa. Senyawa ni berpadu. Macam ni. Ni oosit sekunder. Ni oosit sekunder. Ni dia punya nukleus. Kepala sperma masuk je, barulah dia lengkap peringkat metafasa 2, lepas tu anafasa 2, kemudian telofasa 2 dapat 2. Nanti dapat ovum dengan jasad kutub. Kepala sperma belum lagi dia nak senyawa. Senyawa ni bila nukleus sperma ni bersenyawa dengan ovum tu baru namanya senyawa. Bergabung tu baru senyawa. Tadi baru tembus tu je kepala dia. Okey. Semua jasad utuh akan masuk dan disingkirkan dari ovari. Okey, itu dia selesailah proses kita ni tentang oogenesis dengan spermatogenesis. Okey, ada soalan tentang ni? Ada soalan? Tak ada cikgu. Faham Faham tak? Faham. Faham jugalah. Okey. Cikgu ulang summary kita. Kita ada anatomi sistem pembiakan lelaki, sistem pembiakan perempuan. Kemudian kita ada spermatogenesis, kita ada oogenesis. Okey. Kemudian semasa spermatogenesis tu, daripada satu spermatogonium dia akan hasilkan 4 sperma. Betul Tetapi kalau untuk oogenesis, satu spermatogonium hasilkan satu ovum saja. Yang 3 lagi menjadi jasad kutub. Jasad kutub tak guna. Jasad kutub. Itu. Sebab itu sperma dia hasilkan banyak berjuta-juta sperma. Berjuta-juta sperma dalam satu ejakulasi tu dia hasilkan banyak sperma. Okey. Kita sambung nanti pelajaran kita. Nanti cikgu kasih latihan. Okey, awak jawab Okey. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada soalan Okey, Dennis tak ada. Rina? Rina dah masuk Tadi tak ada. Rina? Ada soalan? Tak ada cikgu. Fitria? Tak ada cikgu. Nur Munira? Tak ada cikgu. Alia? Tak ada cikgu. Widiana Auni? Tak ada cikgu. Hafiza Razak? Siapa lagi yang cikgu tak Tak ada, nampak? cikgu. Anis pun ada Anis Sofia. Diana Batrisa Okey. Nursaza Izwana Adiba Aiman. Okey. Masuk cikgu tak perasan tadi. Okey. Kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kifara dan surah Al-As. Sebelum tu cikgu ucapkan terima kasih kerana masuk kelas cikgu. Kedua, mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Jangan lupa kerja laporan amali hantar. Okey, sebab ada belum hantar lagi laporan air kencing tu. Okey, minta ampun dan maaf. Kemudian kita tutup dengan majlis kita dengan tasbih kifara dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih.
Terima kasih Terima kasih, semua. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Sama.